Hello, Assalamualaikum. It's me again and welcome to my new video. Baiklah, hari ini merupakan tarikh yang cukup berharga untuk aku, iaitu 1 Julai, merupakan pengumuman STPM yang terbaru, iaitu keputusan STPM untuk tahun 2020. Semuanya dikeluar pada tahun 2021 sebabkan pandemik COVID-19 ni. Jadi untuk video konten yang kali ni, aku just nak buat talk sikit penerangan mengenai STPM. By the way, sebelum tu aku nak buat benda ni sambil aku unbox aku punya self reward. Aku beli dah lebih kurang 2-3 hari yang lepas. Aku just macam tak kisah apa pun keputusan yang keluar, aku just akan self reward untuk aku juga. Pada mulanya STPM ni bukanlah aku punya target. Just sebabnya aku fikir aku nak ambil kemahiran, tapi aku dapat tawaran daripada kemahiran juga, institusi latihan kemahiran juga, cuma bukannya aku nak. Jadi aku buat tulisan, aku masih lagi nak belajar lah. Maksudnya taklah aku cakap kemahiran ni tak bagus ataupun tak penting. Penting juga, tapi waktu tu aku masih lagi berminat untuk study, ada buat coursework, masih lagi menghadap buku. Okay, sekejap. Wow, aku beli baju Skechers hoodie, long sleeve hoodie. Okay, teruskan. STPM ni adalah Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia. First thing first, aku fikir macam aku dah tak dapat tawaran mana-mana universiti. Lepas tu just dapat latihan kemahiran. And then aku fikir macam cari alternatif lain yang boleh cut masa. STPM ni just ada 3 sem je, maksudnya setahun setengah lah. Untuk satu sem tu just 6 bulan. Berbanding asasi dengan matrix, dia orang perlukan sekurang-kurangnya kredit matematik. Aku dapat D. So pilihan terakhir aku, bukanlah pilihan terakhir, cumanya aku berminat untuk belajar lagi. So aku ambil STPM. Okay. Wow, besarnya. By the way, aku akan pakai dulu baru aku sambung bercerita. Alright, so inilah dia. Jadi ini dia baju yang aku katakan ataupun boleh aku katakan as a self reward lah. Jadi aku sambunglah dengan cita-cita aku dalam STPM ni. Sebab aku tahu STPM ni dia tak se-hype macam matrix, macam asasi. Cumanya aku fikir STPM ni cepat and kosnya murah. Bukanlah katanya tak mampu untuk ke universiti, cumanya aku nak cut cost and cut masa tu lah. Sebab dia standing je dengan diploma, asasi, matrix and then STAM. Aku ada, pada pokoknya aku aliran agama and then dapat tawaran untuk masuk sekolah menengah agama untuk sama STPM, cuma aku tak nak. Aku tak nak aliran agama. Bahasa Arab aku teruk. Lepas tu aku pun fikir-fikir balik, ambillah aliran biasalah, aliran sosial. I'm just ambil STPM, ambil subjek tambahan bisnes. So dekat sini aku nak shout out kepada kawan-kawan aku, nak ucapkan terima kasih, nak ucapkan tahniah kepada cikgu-cikgu aku, cikgu pembimbing, cikgu kelas sebelah sekalipun. Memang banyak gila tolong. Sebab as we know, tingkatan 6 ni dia tak hype. So yang nak join tingkatan 6 ni memang tak ramai. Kelas aku daripada 25 orang sampailah turun kepada 21 orang, dan end up yang dapat well manage habiskan STPM ni just 13 orang. So memang pack and compact lah. So kita orang ni memang saling bantu lah.
Kalau seorang ni okey, mungkin dia pandai subjek bahasa Melayu, so dia boleh ajar. Yang ni power dalam sejarah. And lagi satu, persepsi orang, mentaliti orang kalau dengar STPM, yang pertama lah, susah gila. Itu mentaliti orang lah. Yang kedua, orang kata STPM ni untuk budak-budak yang lemah, budak-budak yang fail SPM. Memang betul. Tapi walaupun STPM ni kelayakannya adalah sekadar SPM saja, dia tak khususkan untuk subjek apa. Mungkin kau kena ABM, ABI, A sejarah. Tidak. STPM dia just nak orang yang ada lulus, kadar lulus SPM, dan boleh teruskan kepada STPM. Jadi aku macam fikir-fikir balik, aku research, okay, STPM ni maksudnya dia limited tau. Hanya orang yang boleh pergi dengan STPM je yang mampu habiskan. Jadi aku cuba, okay, aku nak buktikan, aku nak cabar diri aku, then I go for it. Aku pergi STPM and well managed lah. Aku dah ready dengan mentaliti orang yang kata STPM ni susah. Yup, memang susah. STPM ni setahu aku, yang aku pernah buat research, STPM ni adalah one of the hardest test in Asian. Dalam Asia Tenggara, dia yang paling susah. Dia dapat kelulusan JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam. Lepas tu dia dapat Cambridge punya assessment, dapat maksudnya diiktiraf. Kalau dekat Singapura sekalipun, kalau kita nak bekerja, ya STPM tu dia akan lebih pandang tinggi lah. Maksudnya gaji kita akan lebih tinggi kalau kita bekerja di Singapura dengan kelulusan STPM. So dekat sini aku nak bercerita lagi pengalaman aku form 6, maksudnya ambil pre-university ni lah. Banyak benda yang aku belajar. Salah satunya adalah time management lah. Macam mana kau nak handle dalam masa 6 bulan tu. Kau perlu selesaikan coursework, kau perlu selesaikan homework, kau perlu buat assignment, kau perlu buat pembentangan dalam masa 6 bulan. Dalam masa 6 bulan tu kena settlekan benda semua. Apa yang cikgu minta, okay, ada due date and memang kena hantar. Memang sangat susah. Lagi-lagi bila subjek untuk setiap subjek memang totally kena hafal. Memang dalam buku. So tak boleh cari rujukan lain, tak boleh. Memang based on apa yang cikgu bagi, modul yang cikgu bagi. And form 6 ni adalah more kepada kau play smart. Kau kena belajar dengan bijak lah. Kena buat analisis soalan-soalan yang lepas. Lepas tu kau kena buat kajian. Lepas tu dia akan, setiap subjek tu, lagi-lagi yang bagi aku subjek yang aku paling minat adalah pengajian am. Ada satu sem tu perlukan ada 3 section, korang kena settlekan section pertama, kedua, ketiga. Ada yang mungkin orang ada yang lemah bahagian section B ataupun section C yang dia lemah. So dia kena bijak, kena pandai main. Sebab kena pandai main dengan soalan, tackle soalan. Kena pandai bahagi masa. Lepas tu lagi-lagi untuk STPM ni kita ada MPP, Majlis Pelantikan Pelajar. Yap, MPP. MPP ni dia mengajar kau untuk leadership. First thing first, kalau once kita dah masuk orientasi, aku sakit intake tapi aku tahu sikit-sikit orientasi sebab aku as a senior pernah join junior punya orientasi. Dia bagi tahu awal-awal yang masuk je form 6 ni, sebab kita tak ramai, MPP pun mudah lah. Pelantikan MPP tu mudah. Aku dapat jadi salah seorang leader untuk MPP. Adalah dia punya portfolio, lepas tu ada dia punya bidang, ada dia punya bahagian. Aku menjadi ketua. Lepas tu awal-awal lagi cikgu dah tekankan yang kita kena figure out something untuk buat projek. Apa-apa projek, penambahbaikan ke, kita buat renovation ke, kita buat penyelenggaraan ke dekat bangunan form 6 tu sendirilah. Buatlah apa-apa saja, SBC ke, cat pokok ke, cat dinding ke, apa-apalah. Tapi itu semua kita mesti ada satu projek sebab itu untuk markah curriculum.
Aku merupakan bagi aku merupakan aku punya batch ni 01 merupakan batch yang bertuah sebab kita orang punya perjalanan tingkatan 6 ni dia 1 tahun setengah. 6 bulan pertama kita orang dapat habiskan dengan jayanya tanpa sebarang gangguan, maksudnya tak ada pandemik COVID-19 lah. So masuk JSM 2 6 bulan, 3 bulan pertama tu baru sikit, and then tahun 2020 Mac 18 kita orang dapat pengumuman yang PKP. Waktu tu lah mula COVID menggila. Memang daripada bulan 3 tu PKP sampailah bulan 7 baru dapat naik sekolah lah waktu tu. Jadinya kita orang macam separuh COVID separuh tak COVID. Jadi kita orang sempat lah buat aktiviti luar yang sama macam batch-batch lepas. Dapat pergi camp motivasi, dapat buat outdoor activity, dapat pergi merentas desa. Merentas desa peringkat kebangsaan tu memang benda yang momen-momen yang tak boleh lupakan lah. Dapat buat hari graduasi, dapat buat hari terbuka, dapat buat jamuan potluck, tu semua yang sekarang ya tak boleh buat. Jadi kita orang antara batch yang bertuah bagi aku sendiri. And then untuk tingkatan 6 ni korang akan belajar benda baru. Sebab tu aku kata aku berminat dengan subjek pengajian am. Dia macam membuka minda korang tau. Berbeza dengan bahasa Melayu, sejarah dengan perniagaan. Perniagaan tu adalah subjek tambahan, tu terpulang dekat sekolah mana-mana lah yang tawarkan subjek tu. Kalau sejarah ni dia macam dia untuk semester 1 sejarah dunia, semester 2 sejarah Islam, semester 3 sejarah Malaysia. Tu semua korang boleh belajar dekat tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Cuma kredit diberikan pada SEM 2 lah, sebab ada sejarah Islam. Sejarah Islam tu kalau macam dulu kita belajar sekolah agama sirah lah, tapi itu sikit je sirah. Kalau semester 2 ni memang sejarah Islam totally. Cuma agak tough sikit untuk subjek sejarah ni adalah dia macam tingkatan 5 kertas 3, yang mana korang kena buat karangan macam open book text, buat karangan tapi ada book text, ada textbook lah, maksudnya berpandukan textbook, korang buat karangan, tulis lah berapa mengikut soalan lah, ada 10 soalan kan. Kalau form 6 korang kena buat 4 karangan tanpa lihat buku teks macam tu. Jadi kena hafal. Sebab tu dia playing smart lah untuk tingkatan 6 subjek sejarah. Korang kena analisis dan korang kena buat target. Apa agak-agak soalan yang akan keluar, korang kena spot soalan tu sendiri. Macam aku agak terkantoi lah. Waktu semester 1 tak semua spot soalan keluar. Jadi kena hati-hati. Dan kalau sejarah ni kena pandai goreng lah sebenarnya, tapi berhati-hati jangan sampai keluar daripada soalan. Dia suka playing tricks. Kita playing smart, dia akan playing tricks. Jadi aku nak bercerita sikit tentang subjek pengajian am yang aku sangat-sangat seronok lah. Dan aku menerima subjek ni dengan terbuka. Untuk semester 1 ni dia bercerita banyak kepada politik. Dia ada cerita pasal pilihan raya, dia ada cerita pasal parlimen, perlembagaan, bercerita tentang kerakyatan. Semuanya pasal mau kepada politik. Nak jadi orang yang, kalau kita as orang awam sukakan politician, sukakan perkara-perkara yang politik ni semua, pengajian am satu perkara yang aku sangat-sangat suka. Untuk semester yang pertama lah, banyak benda yang lagi-lagi kita dapat satu task, cikgu bagi, and then kita present kat depan. Dalam masa kita kaji, buat research, kita presentkan dekat orang, and then orang tu dapat ilmu kan. Satu benda yang aku sangat-sangat puas hati lah. Untuk semester 2 pula, pengajian am ni mau kepada bidang ekonomi and social lah. Korang akan jumpa biodiversity, pasal teknologi hijau, pasal dasar pandang ke timur, and then korang belajar pasal rukun negara.
huraian-huraian tentang rukun-rukun negara ni lah. Benda tu tak ramai yang minat sebenarnya untuk pengajian SEM 2. Mereka banyak, diorang kawan-kawan aku sendiri lah, banyak fokus buat graf. Aku memang sangat-sangat lemah lah dalam graf. Jadi aku fikir-fikir macam playing tricks, playing smart. So aku pun fikir, sebab aku pelajar ulangan. Untuk yang pertama semester 2 aku dapat C, hampir-hampir aku anggap fail. Sebabnya aku tak boleh buat, langsung tak boleh buat graf tu sendiri. Jadi aku fikir balik, untuk semester 2 aku takkan C, at least B+ ataupun A. So aku fikir, apa aku nak buat? Sebab dia ada 3 section. Section yang pertama struktur, section yang kedua buat graf, dan section yang ketiga karangan. Okey, aku fikir balik, okey, graf ni aku kena tolak tepi, tapi jangan jauh-jauh, sikit je tolak tepi. Aku pun fikir, okey, kemungkinan untuk soalan graf ni keluar senang lebih tinggi daripada soalan struktur dan soalan karangan. Sebabnya, as we know, kalau korang tak tahu lah, korang baru berjinak-jinak nak kenal STPM. STPM untuk pengajian AM ni, dia akan tanda jawapan kau yang ada dalam skema pemeriksa saja. Kalau jawapan kau hebat sekalipun, dia yang penting akan tengok isi kau hebat sekalipun, tapi kalau tak ada dalam skema, dia akan reject. Macam tu juga soalan struktur. Jadi cara untuk dapatkan jawapan-jawapan yang selalunya ada dalam skema adalah dalam buku rujukan. Buku rujukan tu taklah tebal, taklah nipis, sedang-sedang. Tapi ya, memang aku boleh, sebab aku minat, and aku macam wow, jawapan dia boleh tahan patutlah bila aku jawab hebat tapi tak relevan. Macam cikgu aku cakap, pengajian AM ni mau kepada relevan ataupun tidak. Okey, dia tak ada betul salah, dia relevan ataupun tidak. Contohlah, ada satu tempat, ada cikgu cakap ada satu tempat kawasan nak buat kolam renang. Boleh buat kolam renang, tapi relevan ke tak kan? Kat sekolah ada kolam renang kan, macam tak relevan. Okey, sebab tu aku fikir macam pengajian ni, aku buat tricks tu, tapi aku manage untuk dapatkan B je. Bagi aku okey, B sahaja, sebab graf aku dapat buat dengan sebaiknya. Cuma ada 1-2 benda yang aku fikir okey, itu saja yang ditolak markah. Tapi dalam 20 markah mungkin aku well manage dapat 15 markah at least, sebab aku salah nilai sikit. Jadi aku cakap dengan diorang, okey tak apa, korang fokus je dekat graf, aku buat analisis untuk soalan struktur dan karangan. Well done, alhamdulillah keluar apa yang aku buat analisis. So that's why apa-apa pun cuba cari pilihan lain. Maksudnya kalau kau tak boleh section tu, cari je pilihan lain. And then kalau untuk pengajian semester 3 ni, kau akan belajar lebih luas, macam sejarah dunia, tapi dia perkembangan semasa dunia. Ada juga sejarah, sikit-sikit sejarah. Contohnya korang akan kenal apa itu PBB. Untuk zaman sekarang masih ramai lagi yang tak tahu apa itu PBB, apa itu UNCHR, apa itu UNCTAD, apa itu Zokfan, apa itu perdagangan bebas. Banyak lagi term-term yang korang just dengar and korang tak tahu itu adalah akronim. Dia ada pecahan-pecahan dia lagi. So aku fikir, oh wow, dia mau kepada pertumbuhan dunia. Kenapa kalau kita beli barang daripada Eropah mahal? Kenapa kita beli barang daripada Asia Tenggara mahal? Kan? Kita macam terfikir. And then kenapa harga minyak mentah dunia ni naik dan turun? Siapa yang mengawal dia? Berapa keuntungan yang kita dapat kalau kita berniaga kat luar negara? Apa risiko dia? So macam tu, kita join apa-apa aktiviti kan, dapat implement sebenarnya dalam subjek tu juga. Pengajian AM, aku ambil pengajian AM sejarah bahasa Melayu. And kredit juga untuk cikgu-cikgu aku yang aku rasakan yang aku dah berpuas hati dengan keputusan peperiksaan aku yang semester 1. Aku dapat baik cuma aku fikir baik, tapi bagi cikgu-cikgu aku macam tak boleh, ajak kena ulang. Aku ulang and I will well manage dapat habiskan form 6 ni dengan jayanya lah. Sebenarnya bagi aku, pengalaman aku sendiri, form 6 ni adalah pressure and torture.
kan. Kau dalam masa yang sama kau kena compete ni dengan kawan-kawan kau satu kelas. Lepas tu dalam masa sama kau ada juga budak orang kelas sebelah yang memang kau kena compete tau. Lepas tu kau kena jaga hati cikgu. Dalam masa sama kau kena jaga hati cikgu and kawan-kawan. Dia jadi pressure and torture. So first thing first, untuk semester 1 sediakan mental anda. Kalau semester 2, semester 3 mentality and physical. Sebabnya lagi-lagi kalau yang mengulang, aku tak cakap aku terlalu bijak and aku tak cakap aku terlalu hebat. Sebabnya aku mengulang semua. Semua yang kena ulang aku ulang. Ya. And aku dapat bangkit Tapi disclaimer, awal-awal aku just dapat ni je. Aku just dapat ni je. Tapi at least aku dapat bangkit daripada kesilapan aku waktu SPM. Sebab SPM ni kau pergi sekolah tu and kau tak ada pilihan. Ya, betul, tak ada pilihan. Macam ada setengah sekolah boleh pilih, kau nak ambil sains sukan ke, kau nak ambil fizik, math, bio ke, lepas tu kau nak ambil seni ke kan. Macam sekolah aku sendiri tak ada. Aku terpaksa ambil ekonomi and aku tak ada pilihan lain. Aku budak, boleh katakan budak sastra and sains sosial, and bukan budak yang bijak pandai yang boleh kira-kira. Yap, aku ambil banyak kali ulangan. Dan aku rasa bangga untuk diri aku sendiri sebab aku dapat habiskan form 6. Sebab orang kata form 6 ni adalah cabang yang sangat susah. Instead of ambil matrix ataupun asasi ataupun diploma dan STAM. Jadi aku nak jadi orang yang macam limited. Faham tak? Orang banyak pergi diploma, asasi, matrix, STAM, tapi kita pilih jalan STPM yang tak ramai orang. So sijil STPM ni tak semua orang ada dan tak semua orang mampu habiskan. Yeah. Thanks for watching. I'll see you soon. Bye bye.